So untuk paper tu kita start dengan 2015 dulu. Ni soalan dia. 6 markah So untuk soalan nombor 1, senang je. Dia cakap cari matriks songsang bagi 3, 2, 5, 4. So 3, 2, 5, 4 kita just guna formula iaitu 1 over AD minus BC DA negatif B negatif C. So masukkan dalam formula iaitu 1 per A adalah 3, D adalah 4 minus B 2 darab 5. And then masukkan dekat sini, terbalikkan 4 dengan 3 punya kedudukan. Then tambah tukar operasi dia, negatif 2, negatif 5. So dari sini kita akan dapat inverse dia 1 per 3 darab 4 tolak 2 darab 5. So akan dapat kat sini 2. And then 4 negatif 5 negatif 2 3. Dan masukkan ke dalam. Kalau nak tinggal macam ni pun betul je. Okay. So saya masukkan ke dalam. Dia akan dapat 1 per 2 darab 4 akan dapat 2. And then negatif 5 per 2. And then dapat negatif 1. And then dapat 3 per 2. Ini adalah jawapan dia. Okay. So settle yang A. And then yang B. Okay. Yang B ni bila dia dah bagi dalam ayat macam ni, kita kena translate dulu lah ayat dia. Selalunya yang kita nak translate ni dia akan kaitkan dengan yang atas ni. So jangan risau. Selalunya mesti dia akan dapat 3, 2, 5, 4. Ni clue lah. Saya bagi clue macam mana nak tengok. So kalau kat sini kita baca balik, betul tak? Dia cakap kat sini Sheila dan Grace pergi ke pasar untuk membeli apple dengan orange. So saya buat kat sini apple, orange. Orange. So saya buat apple ni X, orange ni Y. Okay. And then dia kata Sheila membeli. Okay. So Sheila membeli 3 biji apple, 3X dan 2 biji orange plus 2Y. 3 biji apple, 2 biji orange dengan harga RM9. So dia bayar RM9. Okay. And then dia kata lagi Grace. Grace membeli 5 biji apple, 5X, X apple dan 4 biji orange, 4Y dengan harga RM16. RM16. And then dengan menggunakan kaedah matriks, cari harga dalam ringgit Malaysia bagi sebiji apple dan sebiji orange. So dia nak cari X dengan Y. Inilah harga sebiji apple dengan sebiji orange ni. Jadi kita kena tukar ni dulu dalam bentuk matriks sebab dia cakap dengan menggunakan kaedah matriks. Jadi dari sini kita tengok macam hari tu kita belajar, yang laju pertama akan duduk di laju pertama 3, 5. And then 2, 4. Dan yang mana duduk depan kita akan letak di atas iaitu X, Y. Bersamaan 9, 16. Hujung. Nampak tak dia sama dengan kat atas ni? 3, 2, 5, 4. Tu saya cakap tu. Kadang-kadang yang atas ni dia clue sebenarnya. Dia akan berkait. Okay. So dari sini kita selesaikan persamaan ni guna kaedah metrik. Iaitu macam semalam yang kita buat. Kita akan gerakkan ke kanan. Dia akan jadi inverse. So kita akan dapat dekat sini X, Y bersamaan 3, 2, 5, 4 inverse 9, 16. Yang inverse ni kita dah dapat jawapan dia dekat bahagian A tadi. Memang A tu dia suruh cari inverse matrix kan, matrix songsang kan. So kita boleh salin jawapan ni terus, ataupun saya nak ambil yang satu ni lah, yang satu sebelum, sebab dia macam memudahkan lagi since tak ada pecahan. So saya ambil yang tak ada pecahan dulu So kat sini saya ambil yang 1, 2, yang sebelum jawapan ni 1, 2, 4, negatif 5, negatif 2, 3. Kalau kamu nak ambil yang last ni pun boleh, tak salah, sama je. And then lepas saya dah salin inverse, ini adalah bahagian inverse yang songsang punya. Dan saya salin balik 9, 16 ni. Dan macam semalam kita selesaikan sahaja, iaitu sini dengan sini.
So kita akan dapat kat sini 1/2. Sini akan dapat 4 darab 9 tambah dengan negatif 2 darab 16. Betul. And then dekat sini kita akan dapat negatif 5 darab 9 tambah 3 darab 16. So dekat sini kita akan dapat 1/2. Dalam ni 9 darab 4 tambah negatif 2 darab 16. So dapat 4. And then bawah negatif 5 darab 9 tambah 3 darab 16. So dapat 3. Jadi untuk setiap ni kita kena darab lah, iaitu pendaraban skala. So 1/2 darab 4 darab 2 dapat 2. 1/2 darab 3 dapat 3/2 iaitu 1.5. Jadi dekat sini kita boleh buat kesimpulan jawapan, iaitu X ni tadi kita dah kata apple. So harga untuk apple ialah RM RM2 untuk sebiji. And then untuk orange adalah RM RM1.50. Okay, ni adalah jawapan dia. Okay, settle untuk soalan A pula, soalan B. Okay, now kita proceed soalan number 2. So, number 2 adalah ni, so saya kepak dulu. Pak. Okay, ni nombor 2. So, soalan nombor 2, dia kata jadual 8 menunjukkan maklumat pembelian buku oleh Murni. Ingat tau, soalan macam ni you kena tahu untuk translate dan membentuk persamaan serentak. Ni lebih kepada persamaan serentak yang hari tu saya ada ajar macam mana nak bentuk. Dia banyak kena guna logik jugalah. And kadang-kadang dia memang ada clue dia. Okay, so dekat sini kita tengok jadual 8 menunjukkan maklumat pembelian buku oleh Murni. So kat sini dia kata bilangan buku maths dengan sains, and then harga untuk buku tu. Then dia cakap kat sini Murni membeli X buah buku dan matematik dan Y buah buku sains. Wah, ni ayat dia. Okay, jumlah buku yang dia beli ialah 5. So dia cakap bilangan buku, jumlah buku ni adalah 5. Maksudnya X tambah Y persamaan 5 lah. Jumlah harga untuk buku yang dibeli ialah RM17. Maksudnya dia beli buku ni bersamaan RM17. So dia kata tulis 2 persamaan linear dalam sebutan X dan Y untuk mewakili maklumat di atas. So kita dah tahu sekarang maths mewakili X and science diwakili oleh Y. Jadi 2 persamaan yang kita boleh dapat sekarang adalah dari bilangan buku. Bilangan buku yang diberi adalah 5. Dibeli adalah 5. Jadi persamaan yang pertama X tambah Y sama dengan 5 je lah. Sebab dia beli X buku matematik, sains Y. So tambah 2 ni dapatlah 5 buku. Okay. And then untuk harga confirm kita kena darab berapa banyak yang dia beli, iaitu 4X. Iaitu satu tu harga dia RM4. So dia beli berapa banyak, iaitu berapa banyak X, 4X tambah RM3, Y. Berapa bilangan Y yang dia beli bersamaan RM17. So ini adalah 2 persamaan bagi maklumat yang diberi ni lah. Okay, so settle untuk A. And then untuk B, dia kata seterusnya dengan menggunakan kaedah matriks. Dia dah cakap kena guna kaedah matriks, hitung nilai X dan Y. So untuk hitung nilai X dan Y, kita kena tukar dalam bentuk matriks dululah. So macam semalam kita belajar macam mana nak translate. Depan yang tak ada apa-apa ni sebenarnya adalah 1. So untuk laju yang pertama ni, geng X ni, kita akan letak di laju pertama 1, 4. And then yang di laju kedua ni, kita akan letak di laju kedua 1, 3. And then huruf yang di depan akan berada di atas, iaitu X dulu. X, Y. Dan di hujung sekali kita salin je 5, 17. Dan dari sini kita selesaikan, iaitu kalau you guys nak check dengan kalkulator, check tau. So XY saya dah ajar semalam kan. So ni gerakkan ke kanan, iaitu 1143 inverse 5, 17. So dari sini kita guna formula inverse, iaitu 1/AD minus BC
DA negatif B negatif C. So dari sini masukkan dalam formula, iaitu ni ABCD 1 per AD 1 darab 3. 3 tolak BC. BC adalah 1 darab 4. 4. So yang belakang pula DA ni terbalikkan kedudukan, and then negatif B negatif C. Dan 5 17. Jadi kat sini kita akan dapat 1 per 3 tolak 4 dapat negatif 1. And then yang ni kita akan buat macam hari tu. Okay. Baris laju. So dari sini kita akan dapat 3 darab 5 tambah negatif 1 darab 17. Bawah kita akan dapat negatif 4 darab 5 tambah 1 darab 17. So dari sini kita akan dapat, saya gerakkan ke atas So this is X, Y bersamaan, depan ni adalah negatif 1 lah, saya tulis negatif 1 je. And then 3 darab 5 tambah dengan negatif 1 darab 17. So kita dapat kat sini negatif 2. And then bawah pula negatif 4 darab 5 tambah 17. So negatif 3. Jadi dari sini saya masukkan ni adalah pendaraban skala, iaitu negatif 1 darab dengan 2. Negatif 2 akan dapat 2, ni akan dapat 3. So conclusion dia kita boleh buat X bersamaan 2, Y bersamaan 3. Jadi harga buku pula, bilangan buku dia adalah inilah kita dapat X sama dengan 2, Y sama dengan 3. So ni adalah jawapan dia. Okay. So settle soalan bagi tahun 2016. And then next adalah soalan tahun 2017. So untuk tahun 2017, baca dulu ayat. Semua kita kena translate ayat. So dari sini dia kata, semasa hari sukan sekolah, murid menggunakan kupon untuk membeli makanan dan minuman. Okey, ni mesti pakai pasal kupon lah ni. Ahmad dan Lim. So ni ada dua orang macam tadi juga ni. Saya tulis kat sini lah dulu. So Ahmad dengan Lim, dua orang, masing-masing telah membelanjakan RM31 dan RM27. So dia ni habiskan 31, yang Lim habiskan 27. And then Ahmad membeli 2 kupon makanan. So dia beli 2 kupon makanan dan 1 kupon minuman. 1 minuman. And then okay, menggunakan kaedah matriks hitung. Dia tak cakap Lim ke? Okay, saya baca yang English. Sebab selalu BM kadang-kadang dia ada cut juga. Saya perasan soalan ni. So kita tengok yang English punya. Dia kata Ahmad bought 2 food coupons and 5 drink coupons. Soalan BM salah. 2 food coupons and 5 drink coupons. 5 drink coupons untuk Ahmad. And then untuk Lim bought 3 food coupons, 3 makanan, and 1 drink coupon, 1 minuman. Okay, so dari sini kita translate dulu ayat ni. Macam mana soalan dia apa? Soalan dia menggunakan kaedah matriks, hitung harga dalam RM bagi 1 kupon makanan dan 1 kupon minuman. Okey, yang dia nak cari harga ni selalunya adalah X and Y. So keyword dia satu macam tu lah, kita nak tahu apa X apa Y, kita tengok dia nak suruh cari apa. So dekat sini saya buat makanan akan menjadi X, minuman akan menjadi Y. Jadi dari sini kita dapat bentuk dua persamaan, iaitu 2X tambah 5Y bersamaan 31. Sebab yang ni dia beli kupon makanan, kupon minuman dan dia habiskan 31. Okay. And then dekat sini 3X tambah Y, 1Y lah, bersamaan 27. Jadi dari sini kita selesaikan sahaja persamaan ni macam selalu, iaitu kita akan dapat tukar dalam bentuk matriks sebab dia memang suruh guna kaedah matriks. 2, 3, laju 1, 5, 1. Dan yang depan akan berada di atas, X, Y,
bersamaan 31/27. Okay. So saya harap nak transfer dari sini ke sini ni tak ada masalah dah. Cuma yang nak translate ayat ke bentuk persamaan ni kamu kena berlatih lah cari soalan. Okay. So dari sini kita akan cari XY. Untuk cari XY, kita gerakkan ni ke belakang. Jadi akan jadi inverse. Dia akan jadi 2531 songsang 31/27. So dari sini kita boleh tulis formula dia 1/AD minus BC. D A negatif B negatif C. So dari sini kita isi saja dia punya inverse, iaitu 1/AD 1 darab 2 2 tolak BC 5 darab 3 15. And then terbalikkan 1 2 and then negatif 5 negatif 3. And then belakang salin balik 31/27. So ini adalah bahagian inverse lah. Okay. And then saya akan selesaikan depan ni dulu. 2 tolak 15. So dapat kat sini negatif 13. Yang belakang kita darab pendaraban antara matriks, iaitu baris laju. So kita akan dapat 1 darab 31 tambah negatif 5 darab 27. Dan bagi baris kedua pula, negatif 3 darab 31 tambah 2 darab 27. Okay. And then dari sini, saya buat ke sebelah. XY bersamaan 1 per negatif 13. Dalam ni boleh darab 1 darab 31, 31. Tambah dengan negatif 5 darab 27. So akan dapat negatif 104. And then bawah pula negatif 3 darab 31 tambah 2 darab 27. So dapat kat sini negatif 39. Jadi ni pendaraban skala masukkan ke dalam, iaitu 1 per negatif 13 darab dengan negatif 104. So dapat 8. And then negatif 1 per 13, negatif 13 darab dengan negatif 39. So dapat 3. Jadi kat sini kita boleh buat conclusion, iaitu X dia tadi adalah makanan. So makanan, kupon makanan is X. Kupon minuman adalah Y. So harga dia untuk kupon, saya tulis K je, kupon makanan is RM8. Kupon minuman adalah RM3. Ni dia punya conclusion. Okay, since dia disebut kat sini berhitung harga dalam RM. So ni adalah RM. Alright. Selesai soalan nombor 3, iaitu SPM 2017. And then soalan 2018. Okay, ini adalah soalan dia. So untuk soalan 2018, yang ni dia okey sikit sebab dia dah bagi, tak payah translate. Kamu just faham konsep je. So dari sini, kita tengok kat sini, dia kata diberi P sama dengan 4 negatif 2, 3 negatif 1, Q, M negatif 1, N negatif 3, 4. Dan I adalah yang ni lah, iaitu identity matrix 1, 1, 0, 0 ni. And then dia kata cari nilai M dan nilai N jika PQ bersamaan I. Okey, untuk soalan macam ni, dia kaitkan inverse matrix dengan matrix songsang dengan identity matrix, iaitu kamu boleh buat antara dua benda, tapi kita pilih yang mana mudah. So contoh dekat sini dia kata PQ sama dengan I kan. Saya ulang balik untuk identity matrix untuk ingat. So dia ada dua kebarangkalian yang kita boleh buat, iaitu antara P bersamaan Q, sebab kita bawa Q gerak ke belakang, Q inverse. So kita akan dapat apa-apa matrik darab dengan identity matrix, dia akan dapat diri dia balik. Ini antara satu yang kita boleh cari. Ataupun yang kedua, kita gerakkan P ke belakang. So PQ bersamaan I, yang ni lah kan. PQ bersamaan I. So tadi saya gerakkan Q ke belakang kan. Sekali ni saya gerakkan P pula ke belakang. So dekat sini saya akan dapat Q bersamaan P inverse. Sebab apa-apa matrik darab dengan identity matrix, dia akan dapat diri dia balik.
So antara dua ni kita akan pilih nak buat. Jadi kita tengok apa yang memudahkan kita untuk cari, iaitu sekarang P adalah 4, negatif 2, 3, negatif 1. Ini adalah P. And then Q adalah M, negatif 1, N, negatif 3, 4. And then I adalah identity matrix lah. Saya tak tulis lah sebab identity matrix apa-apa pun akan dapat diri dia balik. So dari sini kita kena fikir logik. Kita nak letak P kat depan ke Q dekat depan? Kalau fikir yang senang, kita akan letak Q dekat depan. Kenapa? Sebab Q ni ada M dengan N. Kalau kamu gerakkan Q dekat belakang, nanti kamu nak kena buat inverse Q ni. So nanti jadi susah. Jadi panjang nanti, complicated. That's why kita kena bijak pilih mana kita nak gerakkan ke belakang. Okay? So dari sini kalau saya akan gerakkan P yang ke belakang. Sebab dia dah ada semua nilai. Jadi saya nak buat inverse nanti, songsang nanti senang. So saya akan pilih yang ni. So dari sini saya akan buat kat sini, iaitu Q bersamaan P songsang. So kita akan dapat kat sini P songsang dia adalah, saya salin balik, Q dia adalah M, negatif 1, N, negatif 3, 4. And then P songsang, P dia adalah 4, negatif 2, 3, negatif 1. So saya akan guna formula 1 over AD minus BC, DA, negatif B, negatif C. So dekat sini saya akan dapat 1 per 4 darab negatif 1, negatif 4, minus BC. BC adalah negatif 2 darab 3, iaitu negatif 6. And then, dekat dalam ni kita akan terbalikkan ni, dapat negatif 1, 4. And then, 2, negatif 3. Ni. So, saya akan dapat bawah ni adalah negatif 4 tolak dengan 6, negatif 6. So, dapat 2. 1 per 2, negatif 1, 2, negatif 3, 4. Dan saya compare dengan yang Q tadi. Nampak tak ni? Negatif 1, negatif 3. So, N ni bersamaan 2 lah. And then, M ni total yang luar ni, iaitu dia punya skala. Peneraban skala yang kat luar ni. Which is M bersamaan 1 per 2. Jadi, dapat jawapan. Jangan buat complicated tau. Jangan bawa Q kat belakang. Kan nanti pening kepala you nak buat inverse nanti. Alright. Tapi still you akan dapat jawapan sama. Cuma dia jadi complicated. Alright. And then B. B dia cakap, tulis persamaan linear serentak berikut dalam bentuk persamaan matriks. Mesti akan berkait dengan ke atas. Seterusnya menggunakan kaedah matriks, hitung nilai X dan nilai Y. So, untuk yang ni, kita kena translate dulu penulisan ni, iaitu kita akan dapat lajur 1. So, kita akan dapat 4, 3. Lajur 2, negatif 2, negatif 1. Jangan lupa negatif tu. And then, huruf kat depan akan di atas. X, Y. Bersamaan. Hujung sekali, salin sahaja nombor. 3, 2. So, kalau kamu tengok kat atas balik, nampak tak sama? 4, negatif 2, 3, negatif 1. So, mesti kita akan guna inverse ni nanti. Matriks songsang ni. Okay? Dan dia kata menggunakan kaedah matriks. So kita akan hitung nilai X dengan nilai Y lah. Jadi dari sini kita akan dapat X, Y bersamaan inverse bagi matriks ni darab dengan 3, 2. So dari sini tadi kita dah cari dekat bahagian A, iaitu songsang bagi nilai P ni lah. Kita dah buat songsang P ni tadi kan. 4, negatif 2, 3, negatif 1. So, kita dapat kat sini. Kita salin je balik. Iaitu 1 per 2, negatif 1, 2, negatif 3, 4. Kalau kamu nak buat balik pun boleh. Cumanya makan masa lah. Boleh je nak buat balik. Okay. So, kalau saya salin je lah sebab dah buat tadi. So, 3, 2. Dan dari sini, saya salin je. Ni buat macam biasa. Ni dengan ni. So, kita akan dapat negatif 1 darab 3 tambah 2 darab 2. And then, untuk baris kedua, negatif 3 darab 3 tambah 4 darab 2. So, dari sini kita akan dapat 1 per 2. Yang ni tekan kalkulator lah. Iaitu negatif 1 darab 3, negatif 3 tambah dengan 4. So, dapat 1 kat sini. And then, negatif 3 darab 3 tambah 2 darab 4.
So dapat negatif 1 kat sini. Jadi kat sini masukkan pendaraban skala iaitu 1/2 darab 1 dapat 1/2. 1/2 darab negatif 1/2 dapat negatif 1/2. Jadi kesimpulan dia adalah X bersamaan 1/2, Y bersamaan negatif 1/2. Ini adalah jawapan dia. Kalau you guys nak double check dengan kalkulator, boleh double check untuk confirmkan jawapan tu. Okay? So selesai untuk 2018. Okay, the last one, 2019. Okay, kena translate ayat nampaknya. So, soalan dia kata sebuah kilang perabot mengedarkan kerusi plastik dan kerusi kayu. So, ada dua jenis kerusi, plastik and kayu. So, saya buat perwakilan plastik dengan kayu. P dan K plastik, K kayu. And then kepada pembekal A dan pembekal B. Okay, fine. So, mesti ada dua benda ni. Pembekal A, pembekal B. So, dia kata kat sini pembekal B. Okay, pembekal A menerima 4 kontena kerusi plastik. So, kerusi plastik dia dapat 4 kontena. And then 3 kontena kerusi kayu. So, kerusi kayu dia dapat 3 kontena. Dengan jumlah kerusi 290. Jumlah kerusi. Kerusi 290. Okay, saya keluarkan maklumat dulu. And then pembekal B menerima 5 kontena kerusi plastik. So, 5. Dan 7 kontena kerusi kayu. 7 dengan jumlah 460 kerusi. Okey. Menggunakan kaedah matriks, cari bilangan kerusi plastik dan kerusi kayu dalam setiap kontena. So dekat sini dia nak suruh cari kerusi plastik dengan kerusi kayu. So kita selalu buat perwakilan XY kan. Kali ni saya buat perwakilan P dengan K je, senang. So dari sini dia kata berapa dalam setiap kontena kan. So kat sini ada 4 kontena, 3 kontena. So jumlah kerusi dia 290. Jadi kita buat perwakilan dia 4 kontena bagi plastik tambah 3 kontena bagi kerusi kayu. Total kerusi tu adalah 290. And then untuk persamaan kedua adalah 5 kerusi plastik tambah 7 kerusi kayu bersamaan 460. Ni macam XY tau. Tapi saya malas nak guna XY sebab dah huruf kan. PK kan. Saya guna je PK. So dekat sini kita selesaikan persamaan serentak lah. Iaitu kita boleh translate dulu dalam bentuk matriks. Kita akan dapat 4, 5 untuk lajur yang pertama. And then 3, 7 untuk lajur yang kedua. And then dekat sini kita akan dapat huruf dia yang depan P, K. Bersamaan hujung sekali 290, 460. So dari sini kita selesaikan sahaja. Kita akan dapat PK bersamaan inverse bagi 4, 3, 5, 7. And then 290, 460 saya salin balik sahaja. Then dari sini untuk cari matriks songsang kita guna formula 1/AD minus BC. DA negatif B negatif C. So dari sini masukkan sahaja iaitu 1/AD. 4 darab 7 28 tolak BC 3 darab 5 15. Dan terbalikkan 7, 4, negatif 3, negatif 5. Dan yang belakang 290 dengan 460. So dari sini selesaikan yang bawah ni 28 tolak 15. So akan dapat 13. Yang belakang ni pendaraban antara matriks. Yang ni baris laju. So akan dapat 7 darab 290 tambah negatif 3
darab 460 bawah negatif 5 darab 290 tambah 4 darab 460. So, dapat dekat sini 1/13. Darab yang kat dalam iaitu 7 darab 290 tambah dengan negatif 3 darab 460. So, dapat 650. Yang bawah pula negatif 5 darab 290 tambah 4 darab 460. So, dapat 390. Dan buat pendaraban skala iaitu yang luar darab dengan setiap unsur. 1/13 darab dengan 650. So, kita dapat 50. And then lagi 1/13 darab dengan 390. So, dapat 30. So, kita boleh buat conclusion untuk kerusi plastik. Satu kontainer tu ada 50 sebab P kat atas, and then K untuk kerusi kayu. Satu kontainer tu ada 30 kerusi. Okay, so ini adalah jawapan dia. Jadi settle untuk soalan nombor 5 iaitu SPM 2019. Jadi selesai untuk bab matrix. InsyaAllah nanti kita masuk bab lain pula. Jadi sampai situ saja kelas untuk hari ini. Hopefully bermanfaat untuk you guys. Okay, jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Bye. Assalamualaikum.